Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 3 bernama kumpulan futuristik daripada subjek telekomunikasi dan juga rangkaian komputer akan membentangkan tentang laporan projek yang telah kami jalankan terhadap sebuah syarikat untuk mencari dan juga menilai pelan rangkaian internet yang terdapat di syarikat tersebut. Okay, baiklah. Selain itu, kumpulan ini terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Amal Badiul Zaman sebagai ketua dan dibantu oleh 3 orang rakan, iaitu Yayu Natasha binti Muhammad Zaimi, Nasatul Akmal binti Cesoh dan juga Abdul Hakim bin Adnan. Okay, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji apakah jenis rangkaian yang digunakan oleh syarikat tersebut. Yang kedua, mengenai pasti kelengkapan alatan dan juga kos yang diperlukan untuk pembinaan rangkaian tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menambah baik dan memberi cadangan sekiranya terdapat kelemahan yang wujud dalam rangkaian yang digunakan. Baiklah, kita lihat sedikit latar belakang syarikat tersebut yang kami jalankan. Okey, syarikat yang kami selidiki adalah bernama Q Falah Production yang Berhad, yang mana syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang bertunjangkan takaful dan juga pembiayaan pencen, khidmat nasihat pelaburan dan juga insurans keperubatan. Encik Muhammad bin Maluk merupakan individu yang bertanggungjawab menubuhkan syarikat ini pada 25 Mac 2019. Syarikat ini ditubuhkan selepas melihat kurangnya syarikat kewangan yang khususkan kepada kewangan syariah di Malaysia. Syarikat ini juga menjadi ejen kepada Bank Islam yang mana mengajak orang untuk membuat pelaburan dalam BIMB Arabes. Selain itu pelaburan ini menawarkan keuntungan yang melebihi 4 hingga 6% tahun komisen. Baiklah, saya serahkan kepada Ayu Natasha untuk menerangkan tentang pelan rangkaian yang terdapat di syarikat ini. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan pelan rangkaian daripada syarikat Q Falah ini. Berikut merupakan pelan daripada syarikat yang berkenaan. Baik, berdasarkan pelan yang kita dapat lihat, gambar rajah di atas menerangkan cara maklumat mengalir melalui rangkaian di mana ia bermula daripada pelayan web iaitu server kepada switch, seterusnya menerusi penghala terus kepada komputer melalui kabel twisted pair kabel. Pencetak dan pengimas pula disambungkan terus kepada komputer untuk beroperasi. Next. Seterusnya merupakan petunjuk daripada pelan yang ditunjukkan sebentar tadi. Ada wayar UTP, wayar STP, PC, pencetak, router dan juga pengimbas. Seterusnya, saya akan bentangkan topologi rangkaian yang digunakan pakai oleh syarikat ini. Topologi rangkaian yang dikenal pasti dan yang digunakan oleh syarikat ini adalah topologi bintang. Di mana topologi bintang ni sering digunakan oleh kebanyakan syarikat ataupun pejabat dan sebagainya. Topologi bintang ini menunjukkan bahawa setiap nod bersambung kepada peranti perang rangkaian pusat seperti pelayan, penghala, switch dan komputer. Peranti rangkaian pusat iaitu LAN bertindak sebagai pelayan, manakala peranti perisian pula bertindak sebagai pelanggan. Selain itu, gambar rajah ini juga menggambarkan topologi bintang apabila ia berhubung kepada pelayan, iaitu merupakan induk kepada rangkaian internet bagi syarikat ini. Rangkaian topologi bintang mempunyai kadar gangguan internet yang kurang dan lebih cekap berikutan sekiranya terdapat satu peranti yang mengalami kegagalan fungsi, peranti lain tidak akan terjejas dan tetap berfungsi seperti biasa. Akan tetapi, jika hub pusat atau switch gagal, tiada node yang akan bersambung dapat mengaksesnya. Tambahan pula, topologi bintang ini memerlukan kos yang agak tinggi. Seterusnya kita teruskan kepada perkakasan dan peralatan yang digunakan dalam pelan rangkaian yang digunakan oleh syarikat ini. Antaranya seperti server, komputer, pengimbas, hub, router, pencetak dan juga switch.
Seterusnya kita pergi kepada kebaikan dan keburukan rangkaian topologi bintang. Seperti yang telah dibentangkan oleh saya sebentar tadi, antara kebaikan-kebaikan topologi bintang ini adalah pertama, pengurusan rangkaian berpusat melalui penggunaan komputer pusat, hub atau switch, mudah untuk menambah komputer ke rangkaian lain. Jika satu pada rangkaian gagal, seluruh rangkaian akan terus berfungsi. Maknanya dia tak terkesanlah kepada rangkaian yang lain kalau one rangkaian tu dia loop. Seterusnya kita pergi kepada keburukan. Keburukan topologi bintang ini mungkin memerlukan kos yang agak tinggi untuk dilaksanakan, terutamanya apabila penggunaan switch atau penghalau sebagai peranti dan rangkaian pusat. Seterusnya, peranti rangkaian pusat menentukan prestasi bilangan not yang boleh dikendalikan oleh rangkaian. Maknanya server tu adalah domain untuk menentukan akses rangkaian dalam akses internet dan sebagainya oleh satu rangkaian itu. Akhir sekali, keburukan topologi bintang ini adalah jika komputer pusat, hub atau switch gagal, keseluruhan rangkaian akan turun dan semua komputer diputuskan sambungan daripada rangkaian. Baik, kita teruskan pembentangan kepada saudara Hakim Adnan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Ayu Natasha. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kos bajet bagi syarikat ini, iaitu mempunyai PC sebanyak 15 unit, scanner 1 unit, printer 2 unit, router 1 unit, server 1 unit dan juga LAN kabel sebanyak 18 unit. Okey. Antara jumlah dia adalah sebanyak RM70,464.74. Next. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang perisian rangkaian. Okay, perisian rangkaian atau dikenali sebagai networking software merupakan rangkaian luas perisian yang menyelaraskan operasi, reka bentuk, pemantauan dan pelaksanaan rangkaian komputer. Ia membantu pentadbir dan kaki tangan keselamatan, mengurangkan kerumitan rangkaian dan mengurus, memantau dan mengawal trafik rangkaian dengan lebih baik. Dalam perisian rangkaian, dia terbagi kepada 3 layer, iaitu application layer, control layer dan infrastructure layer. Yang pertama adalah application layer yang merupakan satu program yang menyampaikan maklumat rangkaian, status rangkaian dan keperluan rangkaian untuk ketersediaan sumber dan aplikasi tertentu. Yang kedua adalah control layer. Ia terletak di tengah-tengah seni bina dan merupakan salah satu komponen terpenting dalam 3 lapisan. Ia juga dikenali sebagai pengawal atau satah kawalan. Okay, yang ketiga adalah infrastructure layer, iaitu dikenali sebagai satah data. Ia bertanggungjawab untuk mengalihkan atau memajukan paket data selepas menerima arahan yang sewajarnya daripada control layer tadi. Ia juga bertanggungjawab mengendalikan trafik pengguna secara fizikal berdasarkan arahan yang diterima oleh alat kawalan ini. Ketiga-tiga komponen ini digabungkan bersama melalui Application Programming Interface, iaitu API. Okay, seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Amar bin Uzaman. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Abdul Hakim bin Adnan atas penerangan tentang perisian rangkaian. Okey, saya akan teruskan kepada media perhantaran yang digunakan dalam syarikat Q Falah Group Sinan Bahad ini. Okey, terdapat 3 jenis media perhantaran berwayar dan juga 3 jenis juga media perhantaran tidak berwayar. Perhantaran berwayar tersebut merupakan twisted pair cable, partial cable dan juga kabel gandet optik. Manakala 3 media perhantaran tidak berwayar tersebut merupakan gelombang mikro, gelombang radio dan juga inframerah. Twisted pair cable terbagi kepada 2, iaitu unshielded twisted cable UTP dan juga shielded twisted pair cable, iaitu STP. Yang mana UTP ini lebih murah, senang dan juga berkapasiti internet berkelebihan tinggi. Manakala STP ini mempunyai kadar perhantaran yang lebih tinggi berbanding UTP dan juga mampu untuk menghilangkan gangguan syarat daripada luar. Okey, koaxial kabel pula merupakan sebuah kabel kuprum yang merupakan yang mempunyai jalur lebar yang lebih besar, mudah dipasang dan juga murah. Manakala kabel gandet optik ini merupakan sebuah
media penghantaran yang menggunakan cahaya sebagai data yang mana mampu untuk memberikan kapasiti data yang sangat besar, ringan dan juga kebal terhadap gangguan elektromagnetik, tidak seperti koaksial kabel. Dan media penghantaran tidak berwayar tersebut yang saya terangkan daripada awal tadi, iaitu gelombang radio, mikro dan juga inframerah ini. Gelombang radio mempunyai julat frekuensi antara 3 kHz hingga 1 GHz dan digunakan dalam radio dan juga telefon tanpa wayar. Gelombang mikro mempunyai julat frekuensi 1 GHz hingga 300 GHz dan digunakan dalam telefon bimbit. Manakala inframerah mempunyai julat frekuensi antara 300 GHz hingga 400 THz dan digunakan dalam alat kawalan jauh TV, tikus dan juga papan kunci tanpa wayar dan juga mesin pencetak. Jadi saya serahkan kepada Mazatul Akmal binti Ciso untuk menerangkan tentang akses internet. Terima kasih Saudara Amar. Baiklah, saya akan menerangkan tentang akses internet. Akses internet ialah proses di mana pengguna ataupun syarikat dapat menyambungkan ke internet menggunakan komputer peribadi, komputer riba ataupun peranti mudah alih. Akses internet dipengaruhi oleh kadar isyarat data dan pengguna boleh menyambung pada kelajuan internet yang berbeza. Akses internet bukan individu ataupun organisasi menggunakan perkhidmatan internet perkhidmatan berasaskan web. Sebagai contoh tempat yang boleh mengakses internet ialah rumah, sekolah, tempat kerja dan juga perpustakaan. Kelajuan dan kos akses internet bergantung pada wilayah pembekal perkhidmatan internet dan juga jenis sambungan internet. Okey, cara untuk mengakses internet yang pertama ialah rangkaian wireless. Rangkaian wireless ataupun dipanggil sebagai wireless connection ialah rangkaian komputer yang menggunakan sambungan data wireless antara nod rangkaian. Antara contoh rangkaian wireless ialah rangkaian kawalan setempat tanpa wayar, rangkaian peneria wireless, rangkaian satelit dan juga rangkaian gelombang mikro darat. Yang kedua ialah hotspot. Hotspot ialah di mana orang ramai boleh mengakses internet melalui rangkaian kawasan setempat wireless. Terdapat beberapa jenis hotspot untuk mendapatkan rangkaian internet seperti mobile hotspot di mana merupakan rangkaian internet mudah alih kerana ianya hanya perlu bersambung dengan internet yang ada pada telefon pintar. Yang kedua access point, yang ketiga wifi dan juga SSID. SSID ni di mana namanya ialah Service Set Identifier. Dikenali sebagai ID rangkaian. Ianya dapat dilihat oleh peranti yang berada pada jarak yang dekat dengan peranti kita. Seterusnya ialah dial-up. Dial-up ialah sambungan dial yang memerlukan pengguna menyambungkan talian telefon mereka ke komputer untuk mengakses internet. Jenis sambungan ini dikenali sebagai sambungan analog. Ia tidak membenarkan pengguna membuat ataupun menerima panggilan daripada perkhidmatan telefon rumah mereka semasa menggunakan internet. Seterusnya ialah broadband. Broadband ialah sambungan internet berkelajuan tinggi yang disediakan oleh syarikat kabel ataupun telefon. Seterusnya DSL. DSL yang memberi maksud talian pelanggan digital. Perkhidmatan ini dapat dihantar pada waktu yang sama dengan perkhidmatan telefon bimbit. Dan yang terakhir ialah satelit. Jalur lebar ataupun broadband mungkin belum tersedia pada kawasan-kawasan yang tertentu dan satelit merupakan pilihan yang ada. Ianya juga merupakan akses tanpa wayar dan sambungannya menggunakan modem. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Yang pertama ialah untuk menambah pencetak supaya hasil cetakan tidak bercampur terlalu banyak dengan PC yang lain. Yang kedua ialah menambah rangkaian wifi supaya setiap orang dapat mengakses internet dengan laju. Yang ketiga, kemaskini sistem komputer yang terkini supaya setiap pekerja ataupun pengguna dapat menggunakan perisian komputer yang terbaru daripada aplikasi yang telah dikemaskini. Dan yang terakhir, membuat penyelenggaraan. Membuat penyelenggaraan secara berkala kepada komputer agar komponen komputer kekal berfungsi dengan baik.
Alright, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Habis.